Penutup di depannya tu, tapi malam ini kita baca dengan ayat Allah. Ucapan penutup terdiri pada beberapa bentuk. Pertama bentuk rekas, lepas tu lebih panjang. Ayat 38 ini ucapan penutup secara rekas, dan ia merupakan hujah balas rajulun mukmin terhadap perkataan Firaun yang sebelum ini pada ayat 29. Firaun kata pada ayat 29, aku tidak ada pandangan lain kepada kamu semua untuk kebaikan negeri Mesir dan rakyat Mesir kecuali pandangan aku yang tak gila, iaitu bunuh manusia. Kalau kita biarkan dia hidup, porak-poranda negara Mesir dan rakyat Mesir. Dan pandangan aku inilah jalan yang betul-betul baik untuk keamanan negara Mesir. Lalu Rajulun dikata, wa qala alladhi amana, dan berkata orang yang beriman itu, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, kamu semua ikutlah aku, ikutlah nasihatku. Aku sebenarnya memimpin kamu sabila rasyad, jalan yang betul-betul selamat dunia sampai akhirat, bukan apa yang dikatakan oleh Firaun. Ini balas hujah dia. Wahai kaumku, ittabi'uni, tolong ikut aku, tolong dengar nasihat aku, karena ahdikum, akulah yang akan memimpin kamu sabila rasyad, jalan yang betul-betul selamat dunia sampai akhirat, bukan dunia saja. Kemudian ucapan dia secara panjang. Bahagian ni secara panjang. Secara panjang ni pun bagi dua. Satu, tazhidu minat dunia. Yang kedua, targhib ilal akhirah. Satunya tazhid minat dunia, suatu ucapan yang melahirkan sifat tidak berapa minat tentang duduk lama di dunia, dan ucapan yang mendorongkan supaya buat persiapan dan berharap pada balasan yang tidak akan berakhir di akhirat. Rata-rata manusia ni, dia payah ni nak terima perkara agama ni sebab dunia. Rata-rata sebab Allah tahu makhluk dia ni. Rata-rata manusia bila dia biasa sangat dengan dunia dan dia telah curahkan berbagai-bagai susah payah dan pengorbanan tentang dunia, maka kasih sayang dunia dengan dia ni memang sebati. Jadi kalau kita nak alih pandangan dia untuk ke akhirat tu, dia kena buat pengorbanan lain pun. Sekadarlah kata ni tak mampu. Sebab itulah orang yang mana untuk mencapai kekuatan nampak akhirat ni, dia kena korban seperti mana dah bakal lebih lagi daripada dunia untuk akhirat dia. Barulah perasaan dan kasih sayang dia bertukar dan berpindah. Tapi kalau kira kita curahkan pengorbanan susah payah kita, pagi kita siang malam fikir untuk dunia, maka menjadi sebati cinta dunia untuk ke akhirat ni bukan mudah. Kena buat pengorbanan seperti itu juga, bahkan lebih lagi. Barulah bertukar perasaan dan tabiat kita ke arah ke akhirat. Sebab Allah tahu kita ni makhluk dia. Kita tak boleh nak pelawak dengan Allah Ta'ala. Dia tahu. Kita saja kata kita sayang agama, kita suka agama, tapi hak dalam hati sungguhnya akan zahir apabila bertemu di antara agama dengan dunia. Hak mana kita bagi lebih, barulah nampak kita ni pelawak. Allah Ta'ala tahu, sebab Allah Ta'ala cipta kita. Sebab tu Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran dia supaya jangan kita ni tipu diri sendiri. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni macam mana Rajulun ni memberi nasihat. Iaitu kata Firaun, aku nak bunuh Musa ni kerana untuk jaga keamanan dan kesejahteraan negeri Mesir. Itu soal duduk dunia. Tapi itu satu di ayah dia saja. Dia kata dia ingin memajukan negeri Mesir setelah dia menjadikan rakyat dia tu hamba abdi. Dia seorang yang kayanya, yang lain jadi hamba abdi dia belaka. Jangan pakar kata dia tu. Kita nak supaya bukan saja dunia kita bahagia, bahkan segala kenikmatan dunia ni kita semua sama rata boleh rasa, dan kita mati bila-bila masa pun kita akan dapat duduk di syurga jumpa Allah Ta'ala. Hak ni hak tajuk besar sekali. Hak ni hak betul. Jadi dia pun beritahu, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata. Sebenarnya dunia ini
kehidupan dunia ini suatu kesenangan yang sangat sedikit. Mata'un tanwin litahkir wa taklil. Tanwin mana baris dua ni memberi makna hina lagi sikit dalam balaghah. Mata'un bermakna sedikit lagi hina. Tidak kata tak ada. Sesungguhnya kehidupan dunia ini memang kesenangan, tapi dia sedikit sangat, hina sangat apabila kita banding dengan akhirat. Sebab mata kita akan jumpa nak satu hari apabila ada tajuk khas seperti usul-usul yang kita akan baca. Di antara makna mata dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang digunakan oleh wanita semasa dia datang haid untuk tutup daripada tubik darah. Itu dipanggil mata dalam bahasa Arab. Dalam penggunaan bahasa dia, salah satu makna mata ialah kain, buruk atau apa saja yang digunakan oleh wanita, dipanggil tuala wanita, untuk menghalau daripada darah haid keluar. Maka kain tu, benda tu dipanggil mata. Dan Allah guna mata ini juga untuk memberitahu dunia. Kalau sekiranya makna ini diguna untuk ditafsirkan, maka begitu sekali kedudukan dia apabila banding dengan akhirat. Ini apabila berbanding dengan akhirat. Tapi kalau kita guna makna biasa pun, kita juga akan memberi makna tahkir wa taklil. Sebenarnya kehidupan dunia ini memang kesenangan, tapi dia sangat-sangat rendah nilai berbanding dengan akhirat. Sangat-sangat sedikit. Sebab sebelum mati je. Baru mati memang tak ada. Jadi fikir-fikirlah apa yang disarankan oleh Firaun kata untuk kemajuan negara Mesir, untuk rakyat Mesir, semua tu tipu berlaku. Sebab dia orang dapat, kita semua menderita. Mana kita semua ala kadar yang dapat. Pas dunia pun bukan benda yang berkekalan. Ini cara Rajulun ni membuat hujah. Jangan sekali-kali dengan nak duduk di Mesir ni kita terpengaruh dengan ayah Firaun. Kemudian dia beritahu targhib ilal akhirah. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itulah tempat yang kekal buat selama-lamanya. Kita sanggup menderita untuk sementara sekiranya kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita duduk dalam syurga yang tidak ada lagi susah payah, tak perlu lagi kerja buat, tidak ada sakit dan tidak ada tua, dan kita akan menikmati syurga dengan jumpa Allah Ta'ala buat selama-lama. Dan dia tempat hak sebenar. Nah, wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itulah, yakni ad-darul akhirata hiya darul qarar, tempat yang betul-betul kekal abadi. Ia tidak akan berubah lagi tempat itu daripada ke mana-mana tempat lain. Dan ini idkhal ilahi. Apabila dia sebut akhirat, maka Allah Ta'ala mencela. Akhirat ialah perkara yang sama rata yang Allah Ta'ala bagi kepada semua hamba. Untuk akhirat ini, kalau dia raja ke, dia hamba abdi ke, dia wanita ke, dia orang tua ke, sama rata. Tak ada masalah untuk masuk syurga dia ni, mudah maka. Kalau kata orang nak jadi ahli syurga akhirat, dia kena kaya dulu dunia, dia kena jadi pemimpin dunia, dia kena tu, dia kena ni, banyak syarat. Tidak. Maka Allah Ta'ala mencelah sini nak beritahu akhirat kerana sangat mudah pun. Man amila sayyi'atan, siapa saja yang melakukan kesilapan dan dosa, fala yujza illa mithla, tidak akan dibalas kecuali setimpal dengan dosa yang dia buat, tidak akan dilebihkan. Tapi wa man amila salihan, dan siapa saja yang dapat melakukan amal soleh, dan dia tu min zakarin, sama ada daripada mana-mana lelaki, atau unsa, atau mana-mana wanita. Syarat lelaki dan wanita saja, tidak bersyarat yang lain. Wa huwa mu'minun, hal keadaan dia mentauhidkan Allah. Maka faulaika, mereka yang melakukan amal soleh hal keadaan dia mentauhidkan Allah, faulaika yadkhulunal jannah, mereka yang bersifat seperti inilah dia semua sekali akan layak masuk syurga. Dan apabila masuk syurga, yurzaquna fiha, akan diberi rezeki tidak putus-putus dalam syurga, bighairi hisabin, tanpa boleh difikir oleh akal manusia. Tanpa boleh difikir oleh akal manusia. Ini pencerahan Tuhan apabila tajuk akhirat disebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khayran min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم يسر أمورنا كلها، فإن تيسير كل عسير عليك يسير.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.